Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah binti Muhammad Fazli dari PPSMP PAI 3. Okay, saya akan bentangkan untuk soalan yang pertama, iaitu jenis dan juga bentuk penulisan. Sebelum saya masuk kepada analisis soalan untuk bentuk dan bentuk penulisan bagi pengurusan dan prospek ekonomi ni, saya akan bentang sedikit tentang apa itu jenis dan juga bentuk penulisan secara ringkas. Okey, yang pertama sekali, jenis wacana penulisan ni ada dua, iaitu wacana lisan dan juga wacana tulisan. Bagi wacana lisan, berdasarkan slide ini, apa yang kita dapat lihat yang wacana lisan ni berlaku secara langsung antara penutur dan juga pendengar. Contohnya, wacana secara lisan ni penutur akan dapat respon dari pendengar secara berdepan. Jadi maksud berdepan tu maksudnya berlaku secara langsung. Dan wacana lisan juga turut menggunakan ekspresi wajah, nada suara dan gerak badan semasa proses penyampaian supaya wacana lisan ni lagi berkesan. Contoh wacana lisan ni macam syarahan, ucapan, perbualan harian kita tu. Jadi tu semua tu adalah wacana lisan. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada wacana tulisan. Wacana tulisan ni hanya berlaku komunikasi satu arah saja. Dan dia berlaku secara tidak langsung. Antara bentuk wacana tulisan ada 4, iaitu deskriptif, naratif, argumentatif dengan persuasif. Untuk kita pergi kepada satu-satu jenis wacana tulisan ni, itu bentuk wacana tulisan ada 4, macam tadi yang saya sebut tadi, deskriptif, naratif, persuasif dengan argumentatif. Okey, kita pergi kepada penulisan deskriptif. Untuk penulisan deskriptif ni, selalunya penulisan dia bertujuan untuk memberi gambaran terhadap sesuatu dengan jelas dan terperinci, iaitu penulis dan pembaca mempunyai gambaran yang sama atau perkara yang dideskripsikan ataupun maksudnya digambarkan. Dan penulisan deskriptif ni dia berbentuk penerangan, pemberitahuan tentang sesuatu perkara kepada pihak lain, iaitu pihak lain itu maksudnya pembaca itulah. Dan sesetengah penulisan deskriptif ni turut juga menggambarkan perasaan dan ekspresi penulis. Dan kat sini contoh dia adalah macam laporan, berita di surat khabar, buku teks, minit mesyuarat, macam tu. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada penulisan seterusnya, iaitu penulisan persuasif. Penulisan persuasif ni merupakan ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulis. Dan selalunya penulisan persuasif ni disertai dengan penjelasan dan juga fakta yang dapat mempengaruhi pembaca. Penulisan persuasif ni juga menggunakan pendekatan emotif yang berusaha untuk membangkitkan serta merangsang emosi pembaca tu. Okey, ini antara contoh dia. Ayat dia contohnya, ibu, bapa dan guru wajar memainkan peranan penting ke arah mewujudkan pendidikan berkesan di rumah dan di sekolah bagi melahirkan generasi yang berilmu, pengetahuan dan berakhlak mulia. Kat sini, cara ringkasnya kita dapat lihat yang perkataan wajar tu memberi gambaran kepada ajakan buat para pembaca bagi ayat ni. Okay, jadi kita beralih ke seterusnya, iaitu penulisan naratif. Penulisan naratif ni dia adalah penulisan yang menyatakan sesuatu peristiwa secara berturutan berdasarkan turutan kejadiannya. Contoh penulisan naratif ni ada 2. Contohnya yang pertama adalah fakta ataupun dikenali sebagai non-fiction. Dan contoh bagi fakta non-fiction ni adalah biografi dan autobiografi. Yang kedua pula adalah fiction. Fiction ni contoh dia adalah cerpen dan juga novel. Penulisan naratif ni juga
merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca tersebut melihat atau mengalami sendiri peristiwa tu. Dan pernyataan ni berdasarkan Kraft 2010. Okay, seterusnya pula kita pergi kepada penulisan argumentatif. Penulisan argumentatif ni sesuai digunakan untuk menjelaskan konsep pandangan, cadangan, proses atau sejarah sesuatu perkara. Tujuan penulisan argumentatif ni yang pertama adalah untuk mempengaruhi pembaca agar menerima pendapat dan idea yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua pula, supaya pembaca yakin dengan kebenaran yang disampaikan oleh penulis. Dan bagi ciri-ciri penulisan argumentatif ada dua juga, iaitu terdapat idea atau pandangan yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua, terdapat alasan atau fakta yang menyokong hujah penulis. Okay, sekarang saya dah selesai tentang jenis dan bentuk penulisan wacana penulisan secara umum. Jadi kita pergi pula kepada analisis artikel. Berdasarkan teks artikel pengurusan dan prospek ekonomi tu, apa yang saya dapat faham secara keseluruhannya ialah artikel ni berbentuk penulisan deskriptif. Secara umumnya, penulisan artikel ini nak memaparkan suatu pemberitahuan atau penerangan berkaitan pengurusan ekonomi dekat Malaysia ni. Jadi, kebanyakan ayat-ayat dalam artikel ni dia memberi penerangan yang terperinci dan juga jelas dengan mengemukakan keadaan ekonomi dekat Malaysia dan turut juga sertakan rujukan kepada pembaca sebagai fakta untuk kukuhkan kebenaran dan kesahihan maklumat yang ditulis oleh penulis ni. Antara contoh ayat yang saya ambil ialah dalam slide ini, contohnya kerajaan telah melancarkan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 pada 29 Januari 2019 yang bertujuan memupuk elemen tadbir urus yang baik, berintegriti dan toleransi sifar kepada rasuah. Berdasarkan ayat ni, kita dapat lihat yang di mana penulis ni nak kemukakan rujukan fakta. Contohnya banyak fakta dalam artikel ni juga yang melibatkan kadar peratusan perkembangan ekonomi. Maknanya yang saya kemukakan ni contoh bagi macam mana ayat deskriptif tu ditulis. Dan dalam artikel ni juga penulis juga mengemukakan pada tahun apa yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Malaysia pada tahun berkenaan, perkembangan peratusan ekonomi dan juga banyak lagi fakta. Dan seterusnya untuk yang poin yang kedua seterusnya artikel ni berbentuk deskriptif sebab penulisannya mengikut kronologi dan juga konsep tajuk penulisan yang secara berterusan. Laporan pengurusan dan prospek ekonomi ni mempunyai konsep yang sama. Okay, maksudnya di sini yang penulisan deskriptif ni dia mempunyai kesinambungan dalam pembinaan ayat ataupun pembinaan perenggan dia. Artikel ni dia menjelaskan kronologi perkembangan ekonomi negara kita dan dia tidak lari daripada konsep atau tema yang berkaitan ekonomi ni. Jadi selalunya penulisan deskriptif ni dia bermain dengan kaedah 4W1H, iaitu who, where, why, what dan how. Dan selalunya kaedah ni untuk menjadikan ayat yang kita ingin sampaikan kepada pembaca tu jadi lebih terperinci dan jelas. Maknanya pembaca tu boleh faham apa yang kita nak sampaikan. Okay, jadi selesai bagi analisis bentuk penulisan artikel ni. Dari segi bentuk penulisannya, secara umumnya jelas yang artikel pengurusan dan prospek ekonomi ni berbentuk deskriptif. Jadi saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, berdasarkan teks tersebut, kami diminta untuk menganalisis gaya penulisan yang terdapat dalam teks tersebut. Okey, sebelum
saya menganalisis dan menerangkan tentang gaya penulisan yang terdapat dalam teks pengurusan dan perspektif ekonomi. Saya akan menerangkan apa itu gaya penulisan. Okey. Pertama sekali, gaya penulisan merupakan ciri-ciri kelakuan atau perbuatan menulis untuk melahirkan pandangan melalui bahasa penulisan. Yang kedua, penulisan akan menerangkan hubungan pembaca dengan teks, pemilihan kata-kata penulis serta penerangan hasrat yang ingin disampaikan. Gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek dan ringkas. Gaya penulisan bergantung kepada bidang atau disiplin sesuatu ilmu. Gaya penulisan ini juga ragam dan struktur ayat memainkan peranan penting dalam hal gaya penulisan. Okey, gaya penulisan akademik yang jelas ni menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Hal ini kerana perkataan yang terlalu panjang ia akan menyukarkan dan menyebabkan pembaca sukar memahami dan hilang tumpuan. Contohnya, ayat yang ditulis oleh penulis, ayat yang panjang-panjang. Hal ini akan menyebabkan pembaca akan mudah berasa bosan sebab mereka tidak memahami teks yang ditulis, teks yang dibaca. Penulisan yang tidak jelas atau kabur sukar difahami dan gagal menyampaikan idea serta tidak melakukan tugas komunikasi dengan pembaca. Apabila teks yang ditulis terlalu panjang, pembaca akan menjadi kabur. Mereka tidak faham apa yang sedang mereka baca sebab ayat-ayat yang ditulis oleh penulis terlalu panjang. Gaya penulisan akademik ini juga bergantung pada bidang atau disiplin ilmu tertentu. Gaya yang digunakan untuk menulis, contohnya gaya yang digunakan untuk menulis karya sains tulis atau sains gunaan. Dia berbeza daripada sains sosial. Perbezaan ni yang disebabkan beberapa faktor. Perbezaan yang paling penting dari segi istilah yang digunakan. Dikatakan gaya penulisan bergantung pada bidang atau disiplin sesuatu ilmu sebab setiap bidang ada disiplin ilmu dia. Dia ada istilah-istilah yang tersendiri. Contohnya bahasa Arab. Dia ada istilah dia. Kalau bahasa Inggeris dia ada istilah dia. Macam tu juga sains tulis dan sains sosial. Dia ada istilah-istilah dia yang siapa yang belajar tentang tu dia kena faham tentang istilah tu. Lepas tu perkataan dan ayat-ayat yang mengandungi makna yang pelbagai mestilah dielakkan. Ayat-ayat perkataan atau ayat-ayat yang mempunyai makna yang ada banyak makna, maksudnya contoh satu perkataan tu dia ada banyak maksud dia. Yang tu perlu dielakkan sebab mungkin pembaca akan faham maksud yang lain sedangkan penulis nak sampaikan tu maksud yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri penulisan akademik. Okey, kat sini terdapat 5 ciri-ciri penulisan akademik. Yang pertama, penggunaan bahasa formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik dan penggunaan kata singkatan atau akronim. Okey, kita lihat pada ciri yang pertama iaitu penggunaan bahasa formal. Okey, bahasa formal menurut Zakbar 2002, Zakbar mengistilahkan bahasa formal ni sebagai bahasa surat, manakala bahasa tidak formal sebagai bahasa cakap mulut. Menurut Zakbar, bahasa surat merupakan cara penyampaian bahasa Melayu yang biasa digunakan dalam karangan bersurat saja, iaitu susunannya lebih tepat dan ayat-ayatnya lebih lengkap. Cara
penyampaian bahasa formal lebih tinggi dan halus dan banyak menggunakan perkataan dan rangkaian perkataan yang janggal bunyinya dalam bahasa cakap mulut. Manakala bahasa cakap mulut pula mempunyai susunan yang mudah, ayat-ayat yang ringkas, singkatan perkataan dan perkataan yang tidak terdapat dalam bahasa surat. Okey, kalau dalam penulisan akademik, kita perlu mengelakkan daripada menggunakan selanga atau bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari tu seperti bahasa yang kita gunakan semasa bercakap dengan kawan. Dia ada beza bahasa yang kita guna untuk cakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, orang yang sebaya dan orang yang lebih muda. Contohnya, bila kita cakap dengan kawan-kawan, kita akan banyak menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau kita bercakap dengan pensyarah, guru ataupun memberi pembentangan, kita digalakkan kita perlu menggunakan bahasa baku ataupun bahasa formal. Okey, yang kedua, dalam penulisan akademik, kita perlu meminimumkan penggunaan kata saya dalam teks kecuali teks yang menggunakan gaya naratif. Okey, penulisan akademik dia berbentuk formal. Jadi, perkataan saya tidak sesuai dalam teks penulisan akademik kecuali teks yang menggunakan gaya naratif. Naratif tu berbentuk cerita. Yang seterusnya, tidak menggunakan ekspresi emosional seperti itu lebih jelas. Itu lebih jelas ni, dia macam ekspresi emosional. Tapi kita digalakkan ganti perkataan itu lebih jelas kepada nampaknya. Okey, yang ciri seterusnya ialah penulisan secara objektif. Okey, dalam penulisan akademik, menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah. Seterusnya, menggunakan perkataan yang neutral yang tidak mengandungi nilai-nilai emotif. Yang seterusnya, fakta yang disampaikan perlu disokong dengan data dan bukti yang kukuh. Maksudnya, bila seseorang penulis nak menulis karyanya, dia perlu mempunyai data-data dan bukti yang kukuh seperti kajian atau penyelidikan yang dilakukan daripada perpustakaan. Okey, seterusnya ialah penulisan ayat yang jelas. Untuk memastikan penulisan ayat yang jelas, penulis perlu melakukan semakan ayat yang ditulis. Sama ada ayat tu pendek atau panjang. Kerana ayat yang terlalu pendek, penulisan akan nampak mudah dan bertahap rendah. Manakala ayat yang terlalu panjang akan menyebabkan pembaca hilang fokus. Macam seperti yang dikatakan tadi lah. Ayat yang terlalu pendek ni akan kalau ayat yang terlalu pendek, dia akan menampakkan penulis tu kurang pembacaan. Kalau ayat yang terlalu panjang, dia akan menghilangkan fokus pembaca kerana pembaca dia ikut pembaca lah. Kalau pembaca yang yang berpendidikan, dia lebih dia senang untuk memahami teks-teks yang teks-teks akademik yang ditulis secara panjang. Manakala kalau pembaca yang biasa, yang pendidikan dia biasa, dia akan hilang fokus. Maksudnya, baca di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah muka surat, dia dah berasa bosan kerana ayat tu terlalu panjang. Okey, ayat pendek dapat membantu koheren, manakala ayat panjang dapat membantu koherensi dalam penulisan. Okey, untuk menghasilkan penulisan yang jelas, ada beberapa perkara penting yang perlu dititik beratkan oleh seorang penulis. Yang pertama, susunan dan organisasi idea secara kasar. Seperti contohnya, idea penulisan perlu dirangka terlebih dahulu sebelum proses penulisan bermula. Maksudnya, penulis dia merangka dulu apa yang dia nak tulis. Lepas tu,
Dia perlu berfikir dengan jelas tentang topik yang hendak disampaikan. Yang kedua, memberitahu pembaca perkara yang ingin disampaikan. Contohnya, memulakan penulisan dengan pengenalan atau gambaran keseluruhan idea yang hendak disampaikan. Yang seterusnya, kekal kepada isi utama. Sentiasa ingat dan fokus kepada idea utama. Jadikan penulisan menarik. Okey, macam mana nak jadikan penulisan menarik? Penulis perlu memasukkan bukti-bukti yang dapat memberi motivasi kepada mereka untuk terus membaca. Maksudnya kata-kata yang boleh menarik perhatian mereka untuk terus membaca. Macam kalau penulis pembaca tengok perkataan tu, dia minat dia untuk membaca penulisan tu, lagi minat untuk baca. Seterusnya, tulis untuk sasaran pembaca. Penulis kena kenal pasti tahap kebolehan dan kecerdasan pembaca. Dia kena ambil kira bidang kepakaran pembaca sama ada kecergasan atau pendidikan. Macam saya cakap tadi, kalau orang yang lebih berpendidikan, mereka akan lebih mudah untuk memahami teks yang panjang. Manakala orang yang kurang dari segi pendidikan, dia akan cepat hilang fokus dan bosan kalau dia baca teks yang panjang. Okey, ciri seterusnya ialah perkembangan idea secara logik. Okey, di sini penerangan dia, koheren adalah kesepakatan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Koheren juga idea dihuraikan dengan jelas serta disokong oleh bukti dan contoh. Manakala kohesif ialah hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Dalam kohesif ni ada kesinambungan idea yang telah dihubungkan dengan idea lain secara mantap. Okey, maksudnya kat sini, koheren ni dia ada kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Sehingga ayat yang ditulis tu ada kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan koheren ni, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik dan disokong oleh bukti atau contoh. Faktor-faktor ni akan memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah-hujah atau tujuan penulis menulis artikel, sesuatu artikel atau penulisan. Contohnya, apel ialah sejenis buah yang lazat rasanya. Menurut beberapa pengkaji, selain kelazatan rasa buah apel juga mengandungi banyak zat yang bermanfaat bagi kesihatan tubuh badan kita. Oleh itu, sangat penting untuk makan buah apel. Okey, ayat-ayat yang ditulis, ayat pertama, apel ialah sejenis buah yang lazat rasanya. Ayat yang kedua, menurut beberapa pengkaji, selain kelazatan rasa buah apel juga mengandungi banyak zat yang bermanfaat bagi kesihatan tubuh kita. Ayat yang ketiga, oleh itu sangatlah penting untuk memakan buah apel. Okey, kalau kat sini kita boleh tengok koheren, dia ada kesepakatan, dia ada kesatuan pertautan antara ayat 1, ayat 2. Okey, dia ada bukti dan contoh. Okey, contohnya menurut beberapa pengkaji. Kat sini menunjukkan penulis telah melakukan kajian atau penyelidikan melalui beberapa pembacaan daripada beberapa sumber lah, internet ke, artikel lain ke. Okey, kat sini dia menunjukkan contoh, bukti dan contoh. Okey, kohesif ni dikatakan ada kesinambungan idea yang dihubungkan dengan idea lain secara mantap. Okey, dia kohesif ni ada ciri-ciri yang tersendiri. Yang pertama, berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca dengan betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang kelima, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat.
Okay, kita ke ciri yang terakhir iaitu penggunaan kata singkatan atau akronim. Okay, kata singkatan atau akronim dibenarkan dalam penulisan akademik kecuali dalam abstrak atau tajuk. Sebagai rujukan pertama, istilah penuh harus digunakan dalam teks dengan kata singkatan ditulis dalam kurungan. Okay, maksudnya kat sini, contoh penulis nak tulis tentang Institut Pendidikan Guru Malaysia. Okey, kalau penulis nak tulis Institut Pendidikan Guru Malaysia, awal-awalnya penulis perlu tulis dulu Institut Pendidikan Guru Malaysia tu nama penuh dia, lepas tu singkatan tu dalam kurungan. Lepas tu ayat yang seterusnya penulis boleh menggunakan singkatan. Tapi kalau penulis awal-awal lagi dah tulis IPGM, pembaca yang tak tahu tentang IPGM, dia takkan faham penulisan daripada awal sampai habis. Penulis ni nak cerita pasal apa. Tapi kalau penulis letak nama penuh dekat awal-awal tu, lepas tu guna singkatan lah, selepas tu pembaca dia dapat faham penulisan tu dengan baik. Okey, seterusnya perkataan yang digunakan tidak boleh disingkatkan dengan cara menggugurkan huruf konsonan. Seperti dalam. Dalam dieja dengan DLM ataupun dengan DGN. Okey, yang ni kalau sekarang ni bahasa-bahasa ni banyak digunakan dalam bahasa WhatsApp lah. Lepas tu bila terbiasa tulis dalam bahasa WhatsApp, dia akan terbiasa tulis dalam penulisan. Okey, bila tulis macam ni, singkatan macam ni, pembaca tak dapat faham penulisan tu dengan baik. Sebab perkataan yang menggugurkan huruf konsonan ni, dia macam tak ada maksud. Macam DLM. Kalau orang baca, orang tak tahu singkatan tu, apa dia ni penulis ni nak tulis kan? Okey, kita ke seterusnya. Okey, yang ni merupakan analisis gaya penulisan. Okey, berdasarkan pembacaan saya terhadap teks pengurusan dan prospek ekonomi, perspektif keseluruhan, saya mendapati penulis telah menggunakan bahasa formal. Contohnya, penulis tidak menggunakan perkataan saya dalam teks tersebut. Seterusnya, didapati perkembangan idea atau hujah adalah secara logik dan sistematik, iaitu berkaitan pertumbuhan ekonomi negara. Yang seterusnya, saya juga mendapati penulis menulis secara objektif, iaitu penulis menggunakan laras bahasa tersendiri bagi menyampaikan penulisan secara logik dan objektif. Penulis teks tersebut juga menggunakan perkataan neutral tanpa ada nilai emotif. Dan saya juga mendapati data-data yang berkaitan pertumbuhan ekonomi adalah daripada hasil penyelidikan atau kajian perpustakaan. Hal ini kerana dalam teks tersebut terdapat banyak data yang telah ditulis oleh penulis untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara Malaysia dan negara-negara luar. Contoh data-data yang telah ditulis oleh penulis ialah peratusan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dan penulis juga telah membuat banding beza antara ekonomi negara pada tahun sebelumnya dan tahun 2019 dan tahun sebelumnya dan tahun 2020. Seterusnya, dalam penulisan teks pengurusan dan perspektif ekonomi, saya juga mendapati penggunaan kata singkatan atau akronim tidak terlalu banyak, tetapi ada perkataan-perkataan yang saya tidak dapat memahami kerana
penulis tidak menulis secara penuh dulu maksud perkataan yang disingkatkan. Terdapat banyak penggunaan akronim bagi beberapa perkataan yang digunakan dalam teks tersebut. Penulis juga tidak menjelaskan terminologi atau singkatan yang tidak difahami dan diketahui oleh pembaca. Okey, yang ni merupakan analisis yang telah saya buat. Selanjutnya akan diterangkan oleh sahabat saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada kritikan dan penilaian teks, iaitu teks pengurusan dan prospek ekonomi perspektif keseluruhan. Sebelum saya memulakan saya punya penilaian terhadap teks tersebut, saya akan menerangkan apa itu kohesi dan koheren. Jadi kohesi ni adalah kesinambungan idea di mana satu idea akan dihubungkan dengan idea lain secara mantap, dan kita lihat kepada 4 tahap, iaitu keseluruhan, perenggan dan ayat. Kalau koheren pula, idea-idea dalam penulisan itu akan dihuraikan dengan jelas dan disokong dengan idea dan bukti. Dan faktor-faktor ini akan memudahkan pembaca untuk mengerti hujah dalam penulisan tersebut dan tujuan penulis dalam penulisan artikel tersebut. Baik. Okey, ciri-ciri penulisan kohesif ni ada pelbagai struktur ayat, menggunakan tanda bahasa yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata-kata kesinambungan dan peralihan antara perenggan-perenggan dan bahagian-bahagian adalah licin. Okey, konsep kejelasan. Jelas ni maksudnya dalam keadaan terang dan mudah dan difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan, dan tidak bersifat samar-samar dan tidak kabur, tidak menggunakan kata-kata yang berbelit dan panjang, menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas, tajam dan padat. Ini adalah ciri-ciri penulisan itu mempunyai konsep kejelasan. Maksudnya bila kita baca sesuatu penulisan tersebut, kita akan mudah untuk difahami dan kita tidak ada ruang untuk salah tafsirkan maksud yang ingin disampaikan melalui penulisan tersebut. Okey, ini adalah pandangan positif dan pandangan negatif terhadap penulisan teks yang diberikan. Okey, pertama saya akan terangkan dulu pandangan positif. Seterusnya kita akan pergi ke pandangan negatif. Okey, pertama pandangan positif. Penulisan teks ini mempunyai kejelasan fakta sebab ayat yang dibina ringkas dan pendek, tajam dan padat dan tidak menggunakan kata-kata yang berbelit dan panjang. Ayat-ayat ini amat sesuai untuk dibaca oleh para pakar ekonomi untuk membuat analisis kerana ayat-ayatnya ringkas dan pendek dan mudah untuk difahami oleh pakar-pakar ekonomi dan orang-orang yang berkepakaran dalam ekonomi. Dan seterusnya ada koheren dalam penulisan. Dan di dalam penulisan ini terdapat banyak contoh dan fakta number yang boleh kita dapati di dalam penulisan ini. Dan lebih mudah untuk para pembaca memahami dan memahami maksud daripada penulisan ini. Okey, seterusnya adalah penggunaan bahasa formal yang tepat, bukan peribadi dan bias. Bila kita baca penulisan ini, dia lebih banyak penulisan ini lebih banyak mengandungi istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi pakar ekonomi lebih mudah untuk menganalisis dan mentafsir teks ini. Okey, seterusnya kita pergi ke pandangan negatif. Laras bahasa yang tidak sesuai untuk bacaan umum. Sebab apa? Sebab laras bahasa yang digunakan ini adalah laras bahasa ekonomi. Jadi tidak semua pembaca berlatar belakangkan ekonomi. Jadi para pakar ekonomi dan orang yang pakar dalam ekonomi sahaja yang dapat memahami teks ini 100%. Para pembaca mungkin akan
hanya 50% ataupun 70% untuk memahami teks ini. Okey, seterusnya tiada kohesi dalam penulisan. Okey. Tiada kohesi dalam penulisan, maksudnya penulisan ini dia tidak mempunyai kesinambungan ayat secara mantap dari segi ayat, tahap ayatnya dan tahap perenggannya. Jika kita amati balik, ayat-ayatnya menerangkan tentang sesuatu hal dan ayat yang seterusnya membincangkan tentang hal yang lain. Jadi tiada kohesi dalam penulisan ini. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan akronim yang tidak tepat. Contoh keluaran dalam negara kasar, KDNK. Di dalam teks ini ada istilah yang digunakan iaitu KDNK, tetapi pada awalnya dia tidak dalam penulisan ini penulis tidak menulis seperti ini, keluaran dalam negara kasar dalam kurungan KDNK. Ini adalah penggunaan akronim yang tepat, tetapi dalam penulisan ini terus tulis KDNK, tidak menulis seperti ini. Jadi penggunaan akronim ini tidak tepat dalam teks ini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.